warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anak-anak terhormat. Okey, baiklah anak-anak, pada hari ini anak-anak diminta merujuk buku teks sejarah ke surat 104, tajuk 5, Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka, unit 8. Tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Sinopsis, tokoh terbilang mempunyai peranan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penglibatan tokoh terbilang dalam pentadbiran telah membawa kepada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Unit ini membincangkan struktur masyarakat dan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, di sini kita akan lihat pada hari ini tentang tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melaka. Okey, penglibatan tokoh yang terbilang ini juga membawa ke era pentadbiran yang gemilang pada zaman Kesultanan Melaka tersebut. Okey, pada masa sama kita akan bincangkan struktur masyarakat dan tokoh terbilang pada zaman tersebut. Okey, lihat pada muka surat 105 ya anak-anak. Okey, apakah yang kita akan pelajari tentang tajuk ini? Kita akan menyatakan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka, mengkategorikan peranan sultan, bendahara dan laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Di sini kita akan mengetahui tentang struktur masyarakat, kemudian tentang maksud tokoh terbilang, dan juga kita akan mengkategorikan peranan sultan, bendahara dan laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Itu pembesar yang mempunyai peranan ke arah kegemilangan pentadbiran pada zaman Kesultanan Melaka. Okey, asas kemahiran pemikiran sejarah. Kita dapat menyatakan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melaka. Di samping itu, kita akan mengenal pasti peranan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melaka dan juga dapat meneroka bukti sumbangan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melaka. Kita akan melihat pada bagaimana kedudukan struktur masyarakat, peranan tokoh terbilang, dan juga dapat mengetahui tentang bukti-bukti sumbangan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melaka. Okey, seterusnya kita lihat pada muka surat 106. Kita lihat pada struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita lihat pada struktur Kita lihat pada struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka ini dapat dibahagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Namun demikian, setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kalau kita lihat pada piramid itu piramid struktur masyarakat, itu piramid struktur masyarakat, golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan pemerintah ialah sultan. Sultan sebagai ketua kerajaan yang mempunyai kuasa mutlak dalam mentadbir sesebuah kerajaan. Kemudian dibantu oleh pembesar. Siapakah pembesar tersebut? Laksamana, bendahara, syah bandar, temenggung. Itulah pembesar. Pembesar itu membantu sultan dalam menjalankan urusan pentadbiran. Okey. Kemudian ini golongan diperintah. Golongan rakyat, golongan pertengahan rakyat. Okey. Dan juga golongan hamba. Golongan hamba itu hierarki yang paling bawah sekali pada zaman tersebut, Rakyat ni, golongan rakyat ni kebanyakan di bahagian pertengahan, okey, dalam struktur masyarakat pada ketika itu. Okey, kalau hamba ni ialah golongan paling rendah. Okey, hamba ini golongan struktur masyarakat dia paling rendah pada ketika itu, Okey. Okey, golongan pembesar ini dilantik daripada rakyat, untuk pengetahuan anak-anak, golongan pembesar dilantik daripada kalangan rakyat. Okey. Seperti laksamana, hang tuah, itu daripada rakyat. 5 bersahabat, sahabatnya juga yang lain juga dan daripada kalangan hamba rakyat yang biasa, golongan pertengahan. Bendahara Tun Perak juga pada golongan rakyat, tapi dilantik sebagai bendahara Melaka. Okey. Tapi satu lagi, golongan bangsawan, golongan rakyat juga ada golongan bangsawan. Bangsawan ni juga golongan rakyat, bangsawan, tapi hierarki dia agak tinggi daripada berbanding dengan rakyat-rakyat yang golongan rakyat yang lain. Okey, baik, kita lihat pada 107. Apakah peranan sultan? Sultan sebagai pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Simbol perpaduan rakyat. Maksudnya sultan ini memegang tampuk pemerintahan yang paling tinggi dalam pentadbiran negeri. Maksudnya dialah ketua. Dialah menjalankan kuasa secara mutlak, melaksanakan keputusan tentang sebuah negara, sebuah negeri, itulah peranan sultan. Dan juga sultan ini menjaga keseluruhan ketenteraman, keselamatan, kebajikan rakyatnya. Dan baginda baginda juga dianggap sebagai simbol kepada rakyat, kerana baginda juga
juga berperanan menyatu padukan rakyat dalam sebuah negeri. Pembesar, seperti cikgu beritahu tadi, dilantik oleh Sultan, membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Pembesar, contohnya bendahara. Bendahara ini membantu Sultan dalam menjalankan usaha pentadbiran negeri. Bendahara berperanan melaksanakan pentadbiran dalam negeri seperti contoh Bendahara Perdana Menteri. Dia seperti Perdana Menteri lah. Kemudian dibantu oleh Laksamana Temenggung. Temenggung Lembaga Keselamatan Negeri. Laksamana dalam keselamatan di laut, Shah Bandar, okey. Itu adalah peranan pembesar. Okey. Pembesar ni juga mereka mempunyai peranan yang penting dalam memastikan pentadbiran negeri dijalankan dengan baik. Seperti kita lihat pada sekarang ni, konteks Kesultanan Melaka, dalam arti kata Kesultanan Melaka, pembesar terlihat pada kalau ikutkan hierarki pembesar pada ketika itu mereka mempunyai peranan yang lebih baik dia sentiasa memastikan keseluruhan perjalanan pentadbiran dan keselamatan keteraman awam dapat dilakukan baik. Dan juga pada ketika itu Melaka juga dikenali sebagai kelemahan antarabangsa. Jadi mereka pun menjaga tentang tentang keamanan, tentang kebajikan dan keselamatan, supaya pedagang-pedagang datang ke Melaka, mereka yakin untuk datang berdagang di Melaka kerana di situ punya keselamatan, keamanan yang baik. Okey. Dan sekali rakyat ini terdiri daripada penduduk Melaka. Mereka merupakan pengikut setia kepada Sultan dan pembesar. Okey. Rakyat ni ialah sebagai penduduk Melaka yang menjadi pengikut setia kepada Sultan dan pembesar. Okey. Membantu kepada pembesar. Sentiasa memberi kerjasamalah kepada pembesar untuk sama-sama memastikan negeri dalam keadaan aman dan sejahtera. Okey, hamba, orang suruhan Sultan dan pembesar. Bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Okey. Hamba ni selalu bekerja lah. Dia bekerja kepada pembesar, kepada Sultan. Okey. Bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Maksudnya, di mana kalau pembesar itu mempunyai hamba yang banyak dan punya pekerja orang suruhan yang banyak, maka melihat betapa status pembesar tu lebih tinggi lah daripada pembesar yang lain. Okey. Kalau kamu nak faham, itu sebenarnya jadinya hamba ni golongan paling bawah lah. Kerja sebagai orang suruhan. Okey. Kalau kata hamba abdi kan, hamba kepada tuannya, mengikut arahan tuannya untuk melakukan kerja atau suruhan-suruhan yang telah ditentukan oleh tuannya sendiri. Okey. Kesimpulannya, golongan perintah dan golongan pemerintah dan golongan diperintah memberikan sumbangan yang bermakna kepada pentadbiran Kesultanan Melaka. Pemerintahan kerajaan pada zaman Kesultanan Melaka berjalan dengan lancar sehingga Melaka menjadi sebuah empayar yang kuat dan pusat perdagangan utama. Okey, anak-anak, untuk pelajaran akan datang kita akan belajar lagi tentang peranan tokoh terbilang. Untuk hari ini kita tahu sedikit tentang struktur masyarakat. Struktur masyarakat ketika zaman Kesultanan Melaka. Sebenarnya kalau kita betul-betul belajar, sebenarnya kita akan lebih ingin tahulah tentang kerajaan Kesultanan Melaka ini, kerana sebuah empire yang kuat, empire yang sangat megah lah, sebelum Melaka ni jatuh pada tahun 1511 sebelum Portugis datang dan menyerang Melaka. Kita akan belajar lagi lah tentang masyarakat pada zaman Kesultanan Melaka dan juga tentang apakah sumbangan-sumbangan dan era kegemilangan pada zaman Kesultanan Melaka. Baik, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham, dan kamu jika ada sebarang permasalahan kamu boleh bertanya kepada cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.